pemantauan paras gula di bulan Ramadan. Adakah ia membatalkan puasa? Okey, mari kita start. Saya akan refresh balik apa yang Dr. Ida bagi tahu tadi, risiko berpuasa terhadap pesakit diabetes. Okey, antara risiko yang akan dapatlah dehydration ataupun dehidrasi, hypoglycemia ataupun gula rendah, hyperglycemia, gula tinggi ataupun DKA, diabetic ketoacidosis. Okey, adakah saya dalam golongan yang boleh berpuasa ataupun golongan yang berisiko? Ini saya roughly lah, saya letak tadi Dr. Ida bagi 3 kategori kan. So saya ambil semualah. Yang pertama sekali mengalami bacaan gula rendah dalam 3 bulan sebelum Ramadan. Yang kedua, diabetik ketoacidosis dalam 3 bulan sebelum Ramadan. Yang ketiga, hypoosmolar hypoglycemic coma dalam 3 bulan sebelum Ramadan. Mengalami bacaan gula yang rendah secara berulang. Kesedaran apabila mengalami bacaan gula rendah, ini kena hati-hatilah ya. Sebab separuh daripada pasien dia tak ada sign dan simptom di mana keadaan dia bacaan gula dia rendah. Okey, seterusnya pesakit diabetes type 1 di mana keadaan gula tidak terkawal. Mengalami pelbagai penyakit yang kronik, wanita hamil, komplikasi kegagalan buah pinggang dan warga emas yang ada masalah kesihatan yang tidak baik. Okey. Pemantauan tahap gula dalam darah. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, ia tidak membatalkan puasa ya. Ini sangat penting dilakukan secara berterusan. Okey, boleh nampak tak? Ini adalah masa yang kita sarankan untuk tuan-tuan dan puan-puan cek gula pada setiap hari secara berterusan. Okay, kita nampak sini kan? Predomin ni adalah waktu sahur. So sebelum bersahur, cek gula dulu, tengok berapa bacaan gula. Nanti supaya kita boleh adjust bacaan gula, insulin ya. Nanti Puan Sarina, pegawai farmasi kita akan beritahu berapa banyak dos yang, kalau insulin tu berapa banyak dos yang perlu diambil dan ubatan. Morning ni selepas bersahur lah, 1 ataupun 2 jam selepas bersahur. Midday tu tengah hari dalam pukul 12 ataupun pukul 1. Mid afternoon dalam pukul 4. Sunset meal ni sebelum kita berbuka, 2 jam selepas bersahur. Okey? Ini yang kita sarankanlah bagi pesakit yang ingin berpuasa dan dia seharusnya memantau bacaan gula dia secara berkala lah setiap hari ya. Yang kita cakap tadi dekat graf tu sebelum sahur, 2 atau 4 jam selepas sahur, pertengahan atau lewat tengah hari sebelum berbuka dan 2 atau 4 jam selepas berbuka. Ataupun sekiranya pesakit mengalami simptom-simptom hypoglycemia, itu gula rendah, ataupun berasa tidak sihat atau contohnya demam. Okey. Di sini saya nak tekankan, pesakit perlu berbuka puasa sekiranya bacaan gula kurang daripada 3.9 mmol per liter, bacaan gula lebih dari 16.7 mmol per liter, atau mengalami simptom-simptom gula rendah ataupun tidak sihat. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan bila cek gula, tengok bacaan gula ada macam ni, dalam bacaan macam ni, perlu berbuka puasa ya. Okey, ini saya nak flashback balik. Saya rasa semua pesakit-pesakit diabetes
sentiasa diingatkan apa itu tanda-tanda hypo dan hyper. So saya masukkan tanda-tanda hypoglycemia dulu ya. Ini tanda-tanda dia: shaky, fast heartbeat, berdebar-debar, sweaty, berpeluh dalam keadaan biasa tu, berpeluh hingga basah baju tu tanda yang tidak normal ya. Dizzy atau shaky, anxious, hungry, penglihatan, kabur penglihatan, lemah, sakit kepala ataupun rasa berdebar-debar. Okey, apa perlu buat kalau terjadinya hypoglycemia? Selalu kita sarankan pesakit perlu mengambil 1 sudu besar makan gula pasir ataupun madu. Jangan ambil makanan yang berat ya sebab lambat penghadamannya. Perlu ambil benda macam tu. Gula pasir ataupun madu. Selepas 15 minit repeat semula. Sekiranya bacaan gula kembali normal, boleh mengambil makanan yang berat. Okey, tanda-tanda hyperglycemia adalah gula tinggi, berasa dahaga, kerak kencing, kulit menjadi kering, rasa sangat lapar, penglihatan yang kabur, rasa mengantuk dan rasa loya. Okey. Sekiranya ada simptom-simptom macam ni perlu cek gula jugalah. Untuk kurangkan bacaan gula ni kalau dekat rumah selalunya boleh minum air dengan kerap. Okey, sekian terima kasih. Selamat menyambut Ramadan. Ini saja untuk saya bagi talk untuk pemantauan gula di rumah semasa bulan Ramadan ya. Sekian terima kasih.